Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sahibur risalah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita. Dapat kita memasuki hijrah, tahun hijrah yang baru. Dan apabila umur kita dipanjangkan, sama ada kita menyambut kelahiran, ulang tahun kelahiran, ataupun kita memasuki tahun baru, sama ada hijrah ke ataupun Masihi ke, maka di sebalik kegembiraan kita meraihkan masuknya ulang tahun kelahiran ataupun bertambah tahunnya, maka sepatutnya mendahului perasaan kesedihan itu adalah dengan kita dahulukan dengan rasa lebih berwaspada dan sedih bahawasanya umur kita yang bertambah dan sebenarnya kita sedang menghampiri kepada kematian. Bertambahnya umur, bertambahnya hari demi hari bukan bermakna hidup kita, umur kita semakin muda. Bertambahnya hari demi hari bukan bermakna kita ini semakin panjang usia kita di dunia. Kalaulah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan satu tempoh, hayat tempoh yang tetap. Sebagai contoh, seorang manusia itu semua mereka diberikan umur 60 hingga 70 tahun. 60 hingga 70 tahun diberikan umur tersebut. Okey. Maka kita pasti tidak ada seorang manusia pun yang akan sanggup mengabaikan umurnya. Sanggup mengabaikan umurnya walaupun satu hari, mungkin walaupun satu minggu mengabaikan umurnya, melainkan melakukan kebaikan apabila diketahui akan saki baki umurnya. Sebagai contoh, kalaulah umur kita ni tetap mudah betul kehidupan kita, kalau umur kita ni tetap 60, semua manusia mati umur 60. Maka saya yakin semua masjid-masjid di seluruh dunia ni akan penuh. Bahkan orang yang umur masuk 40 tahun, mereka akan lebih kerap melakukan kebaikan. Kan? Sebab apa? Mereka yakin bertambahnya umur, maknanya saki baki hidup di dunia ini semakin berkurang. Itu hakikat sebenarnya. Baik, oleh kerana itu, maka bila mana kita memasuki awal tahun baru, tak kisahkah hijrah ke, Masihi ke, ataupun ulang tahun umur kelahiran kita. Maknanya bertambahlah umur kita, mendekat kepada kematian, semakin kurang saki baki kehidupan, dan bertambahlah umur Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir mendekati kepada hari kiamat. Baik, kita terus pergi kepada tajuk yang kita bicarakan pada hari ini, iaitu hijrah pemangkin kejayaan. Bersempena dengan ma'al hijrah ini, kita berbicara tentang hijrah. Hijrah bermaksud adalah perpindahan, pertukaran. Berpindah daripada segi bahasanya, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Namun hijrah itu dengan makna yang lebih luas, yang memberi arti kepada seseorang yang sebelumnya berubah kepada menjadi orang yang lebih baik. Sebelumnya dalam keadaan demikian, berubah menjadi orang yang lebih komitmen. Dan juga hijrah secara khususnya kalau kita ceritakan
adalah lebih mendekati kepada sirah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana dengan asbab hijrah itu, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran besar kepada diri kita dan seluruh umat yang datang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat, bahawasanya hijrah itu adalah yang membawa kepada kejayaan. Seolah-olah seseorang itu tidak akan berjaya tanpa melakukan hijrah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mengambil kepada al-ibrah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebaik-baik tempat, iaitu Makkatul Mukarramah. Allah bersumpah dengan tempat ini, iaitu la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri ini, yakni Makkatul Mukarramah, dan Nabi kita dilahirkan di situ. Dan Allah menyebutkan juga di dalam Al-Quranul Karim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dan sesungguhnya tempat yang paling awal untuk Allah jadikan ibadat, rumah ibadat untuk manusia adalah yang terletak di Bakkah. Di mana Bakkah ini? Di Makkah Al-Mukarramah. Dinamakan Bakkah adalah kerana berada di tempat itu adalah tempat yang biasanya orang akan lebih mudah untuk menangis. Jadi kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun yang berada di sebaik-baik tempat diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah mencari tempat yang lebih baik, yang lebih menyokong kepada perkembangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama. Apatah lagi kita yang bukan Nabi, yang berada di tempat yang biasa, yang tidak diturunkan wahyu kepada kita, yang jauh juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bukan di tanah haram, pastilah kita lagi-lagi memerlukan kepada hijrah. Dan hijrah bukan arti kata berpindah daripada satu tempat ke tempat sahaja. Kalaulah Rasulullah daripada Makkatul Mukarramah, bukannya Mekah itu kurang kemuliaannya daripada Madinah. Akan tetapi kerana berada di Mekah itu adalah menghalang penduduk Mekah Quraisy, menghalang kepada perkembangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu, al-hijrah itu adalah bagaimana daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Dan kita bayangkan kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan penghijrahan, kalau Nabi lebih mementingkan dirinya, cintanya Nabi kepada Mekah itu, tempat halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya. Kalau Nabi mementingkan dirinya, aku boleh beribadat dengan Kaabah, dekat dengan Kaabah dan sebagainya, mana mungkin pada hari ini kita mendapat kemuliaan yang besar daripada nikmat iman dan juga Islam. Melalui hijrah, maka umat ini mendapat kejayaan melalui agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka bila mana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah 13 tahun Nabi kita berada di Makkatul Mukarramah, yang mana pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak lebih daripada 70 orang pengikut. Kita bayangkan kalau Nabi hanya duduk di situ, memang kita tidak mendapat agama Islam pada saat ini, dan Islam akan pupus mungkin setelah 2-3 tahun selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi memilih, Nabi SAW dihijrahkan. Allah memerintahkan Nabi kita SAW untuk berhijrah daripada Makkah Al-Mukarramah, satu keadaan kepada tempat keadaan yang lebih baik. Maka ianya telah menjadikan kita umat yang mendapat keuntungan yang besar melalui agama Islam. Di dalam Al-Quranul Karim,
menyebutkan tentang kalimah hijrah itu berada pada beberapa tempat. Di antaranya adalah di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, iaitu tentang bagaimana cara seorang suami mendidik kepada seorang isteri. Allah menyebutkan bahawasanya dan kalaulah kamu takut isteri kamu untuk berlaku nusyus terhadap kamu, maka wahjurhum, maka kamu dalam arti bahasa yang kita bahasa literasinya, kamu berpindah. Maknanya kamu memulaukan tempat tidur kamu. Kamu tidak tidur bersama dengan isteri kamu. Kalau kamu takut isteri kamu berlaku nusyus, maka 3 yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Yang pertama sekali adalah fa'idhuhunna. Kalau tidak mampu juga wahjurhunna, maka kamu berpindah ataupun pulaukan isteri kamu beberapa malam. Dan kalau juga masih berlakunya tidak berubah pada sikap isteri itu, wadribuhunna, maka memukulnya, bukan memukul yang sehingga memudaratkan. Ini yang diajarkan oleh dalam agama Islam. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim juga menyebutkan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah. Orang yang beriman dan orang yang berhijrah. Wajahadu, orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka ini adalah orang yang mendapat ataupun mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, di dalam konteks hijrah kita, di dalam konteks keadaan kita ini, Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, hijrah pertama adalah hijrah umat Islam ke Habasyah. Yang kedua adalah Nabi cuba berhijrah ke Taif dengan anggapan Taif adalah menjadi pusat dakwah yang membantu dakwah Nabi SAW, memberi perlindungan kepada Nabi SAW, tetapi sebaliknya tidak berlaku yang diharapkan oleh Nabi SAW. Bahkan yang berlaku adalah sebaliknya yang lebih teruk daripada apa yang diharapkan Nabi. Yang ketiga adalah perintah untuk berhijrah ke Madinah, dan ternyata orang-orang Madinah yang dipanggil oleh Allah sebagai Al-Ansar, orang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang Mekah dipanggil sebagai Al-Muhajirin, orang yang berhijrah. Dan yang keempat adalah bagaimana pergerakan besar umat Islam pada tahun yang ke-8 Hijrah, iaitu Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah. Jadi maksudkan Nabi SAW adalah tidak ada lagi hijrah yang besar dalam sirah sejarah umat Islam selepas pembukaan kota Mekah. Melainkan yang Nabi kita kata adalah niat di antaranya. Maknanya di sini, apa yang kita boleh fahami, bahawasanya hijrah itu adalah sudah terhenti pada pembukaan kota Mekah kerana Islam telah menakluk kota Mekah. Islam telah mendapat Makkahul Mukarramah daripada tangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pada tahun yang ke-8 Hijrah. Jadi kerja ini telah selesai. Namun pada sudut individu, pada sudut masyarakat yang sekelompok ataupun satu tempat, ianya masih memerlukan kepada hijrah yang menyentuh berkaitan dengan niat, yang menyentuh berkaitan dengan behavior, berkaitan dengan perangai, yang berkaitan dengan tabiat kemanusiaan. Kalau keadaan kita yang sebelumnya mungkin agak berkira dengan wang untuk bersedekah, maka hijrah kita adalah agak lebih pemurah dalam sedekahnya. Kalaulah sebelumnya keadaan kita liat untuk salat, maka apabila masuk kepada hijrah, tahun hijrah, kita berusaha, maka kita meningkatkan keadaan kita agar kita salat di awal waktu. Maka ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, keadaan kita. Boleh juga berlaku kalau seseorang itu berada di satu tempat yang menyukarkannya untuk mengamalkan daripada syariat Islam.
Sebagai contoh, mungkin seseorang itu berada di satu negeri, satu negara yang menentang kepada syariat Islam, jauh daripada syariat Islam, yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh untuk menutup aurat contohnya. Tidak boleh untuk solat contohnya. Mendapat tekanan daripada kerajaan setempat kalau seseorang itu menutup aurat, perempuan bertudung, mungkin akan dikenakan tindakan. Maka dalam hal yang demikian, demi menjaga agama, maka orang yang terlibat dalam kesusahan di dalam mengamalkan agama, mereka wajib melakukan hijrah daripada tempat yang menghalangnya untuk mengamalkan ataupun menghidupkan syariat Islam. Wajib baginya untuk berhijrah ke tempat yang lain yang membolehkannya untuk bertudung, menutup aurat, solat dan melakukan amalan Islam yang lain. Begitu. Tetapi dalam konteks kita umat Islam di Malaysia yang tidak mempunyai tekanan, ugutan, kecaman daripada mana-mana pihak untuk kita mengamalkan Islam, kita bebas solat berjamaah, bebas solat Jumaat di masjid, kita bebas perempuan bertudung dan sebagainya, maka kita tidak terlibat dengan hijrah yang demikian, tetapi kita masih terlibat dalam hijrah keadaan sekeliling kita, orang-orang yang bergaul dengan kita. Yang mana kalau kita berada bersama dengan orang yang mungkin orang yang lihat solatnya, orang yang suka melihat sesuatu yang tidak selayaknya, melihat video lucah dan sebagainya, maka kita kena cari jalan yang lain untuk kita berhijrah, maknanya meninggal kepada lepak ataupun duduk bersama, bergaul dengan orang-orang yang berada di dalam amalan maksiat ini. Ini adalah hijrah bagi kita. Jadi oleh kerana itu, kejayaan yang benar, kejayaan yang hakiki adalah apabila seseorang itu dapat mengamalkan agama Islam. Sama ada kaya ataupun miskin, pemerintah ataupun rakyat ataupun hamba, apa juga profesion, kedudukan, keadaan seseorang, akan berjaya apabila mengamalkan syariat, akan berjaya apabila menghidupkan agama di dalam kehidupannya. Sebanyak mana agama yang kita hidupkan dalam kehidupan kita, sebanyak mana perintah Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan larangan Allah dapat kita tinggalkan, maka sejauh itu kejayaan yang kita dapat. Maka oleh kerana itu, kita nak menjadi orang yang berjaya, kita kena melihat siapakah orang yang berjaya. Siapakah orang yang berjaya? Orang yang mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akui mereka ini adalah orang yang berjaya. Mereka ini adalah orang yang mendapat ridha daripada pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tidak lain tidak bukan adalah mereka adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim keadaan mereka yang berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat, yang berhijrah daripada keadaan yang sebelumnya cinta kepada minuman arak menjadi orang yang paling benci kepada arak. Kalau sebelumnya mereka menjadi orang yang mengamalkan zina, sebebas-bebasnya mereka menjadi orang yang paling benci kepada zina. Kalau pada zaman jahiliah mereka menjadi orang yang mengamalkan riba dan sebagainya, apabila bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menjadi orang yang memerangi riba. Maka oleh kerana itu, al-hijrah adalah tidak harus kita hidupkan, walaupun setelah 1400 lebih kita meninggalkan hijrah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Maka oleh kerana itu, tidak dapat tidak kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin berjaya dalam segala aspek, terutamanya dalam aspek keagamaan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah kita berhijrah ataupun menukarkan, upgrade diri kita daripada keadaan yang sebelumnya kepada keadaan yang selepasnya, daripada keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Maka oleh kerana itu, insya-Allah di dalam siri
online ceramah kita yang akan dijadualkan nanti, insya-Allah kita akan uh, menjelaskan, membicarakan uh, tentang tajuk ini yang lebih panjang, iaitu hijrah pemangkin kepada kejayaan. Seseorang itu berjaya apabila mendapat ridha, mendapat keampunan, husnul khatimah, dan berjaya mereka adalah kebersamaan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertambah baik akan amal kita dalam tahun yang akan datang, tahun yang baru ini. Mudahan kita orang yang lebih khusyuk salat kita, mudahan kita orang yang lebih awal waktu berjemaah salat kita, kualiti salat kita, sejauh mana kita menjaga perintah salat, sejauh itu Allah meletakkan kita menjadi orang yang berjaya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayanya orang yang beriman, iaitu orang yang menjaga solat mereka, insya-Allah. Jadi oleh kerana itu, maka pada saat ini kita berniat agar pada tahun hijrah yang akan datang ini menjadikan kita orang yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, menjadi orang yang lebih mendekat kepada Allah daripada tahun yang sebelumnya. Hadza wabillahi taufik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.